Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, topik pada hari ini ialah bab baru iaitu bab 3, pengamiran. Okey, bab ini adalah kesinambungan kepada bab pembezaan yang telah kita pelajari pada lesen yang sebelum inilah. Okey, bab pengamiran ini melibatkan beberapa topik lah. Alright. So, cuma untuk hari ini kita go terus kepada apa itu pengamiran yang dikaitkan dengan proses songsang kepada pembezaan. Okey, kemudian kita terus masuk kepada kamiran tak tentu. Okey, so untuk pembezaan, okey, yang dinamakan songsang pembezaan ini, okey, kalau kita ingat kembali yang telah kamu pelajari, okey, sekiranya kalau diberi y, okey, kamu buat dy dx, which is ini adalah pembezaan, so kamu akan dapat jawapannya dekat sini, betul kan? Alright, so sekiranya soalan itu diberi yang ini, okey, diberi yang ini yang mana refer kepada pengamiran, okey, refer kepada pengamiran, makanya kamu buat terbalik. So ini adalah buat pengamiran. Okey, cikgu akan pergi jauh nanti macam mana bentuk pengamiran dan sebagainya. So bila kamu buat pengamiran, jawapan yang kamu akan dapat balik adalah y ini balik. Maksudnya kat sini, jawapan yang dibuat dalam pembezaan itu, bila buat pengamiran, dia akan dapat y balik. So terbaliklah. Okey, buat y, buat pembezaan yang ni dapat yang ini. So yang ini buat pengamiran dapat ini balik. Okey, boleh faham Okey, so kemudian maksudnya ada simbol dekat sini. Okey, so simbol dekat sini, kalau ini kamu belajar simbol ini pembezaan. Ini kalau diberi f fungsi maksudnya f prime. Kalau diberi y, dy dx. Okey, so simbol pengamiran, okey, simbolnya adalah macam inilah. S panjang sikit tu. Kemudian, okey, so kita kamirkan apa fungsi yang diberi. So dia state kat sini f prime, maksudnya apa fungsi yang telah dibuat pembezaan. Okey, kita buat kat situ, kemudian kita dx kan dia. Ini adalah simbol bagi pengamiran. So maksud songsang dia tadi ni, apabila buat yang kita telah kamirkan, so jawapan yang kita dapat balik adalah fx ataupun y lah. Okay, kalau diberi fungsi, so dia akan dapat f lah. Kalau diberi y, so dia akan dapat y lah. Alright, so kita tengok pada contoh. Okay, contoh yang pertama. Okay, saya terus masuk kepada latihan lah. Okay, kamu tak perlu ni, so kamu terus buat. Okay, kita tengok contoh yang ini. So dia kata diberi y sama dengan 3 darab 2x tambah 2 kuasa 3. Okay, dia kata cari dy dx. So kita ingat balik macam mana nak cari dy dx yang telah kita pelajari minggu lepas lah. Okay, dy dx kita kena tolak dia punya kuasa kan. So ini 3 suatu nombor, so salin balik 3. So fungsi pembezaan mesti dy dx, kita differentiate y terhadap x. Okay, ini tetap 3 yang kamu dah belajar kan. So kita letak je kat luar, tak ada kaitan. So fungsi kat atas ini, okay, so kita akan ke bawah. So kamu nak bracket pun boleh, nak buat darab pun boleh, maksudnya kita akan ke depan kan. Kamu buat differentiate, so kita akan ke depan, kemudian salin balik 2x tambah 2. Macam biasa, pembezaan mesti turunkan kuasa dia lah. So dia akan jadi 2. Kemudian okay, kita akan darab yang dekat dalam ni yang kamu telah belajar. So kita akan darab dengan 2. So kita tengok ni yang cikgu tanda ini dengan ini. Okay, semuanya melibatkan suatu nombor. So boleh buat pendaraban macam biasalah. So 3 darab 3 darab 2. So kamu akan dapat 18. So ini 2x tambah 2 kuasa 2. So ini adalah jawapan bagi dy dx. Okay, so bila sampai sini, kita nak membuat hubung kait, macam mana nak mencari seterusnya. Ayat ini menyatakan seterusnya. So dia kata nak cari, okay, dia kata nak cari 18, okay, so 2x tambah 2 kuasa 2,
okey, dx. Okey, maksudnya kat sini yang bracket ni maksudnya dia kamirkan. Okey, yang cikgu bagi tahu tadi, bila dia kata kamirkan benda yang telah differentiate. Ini maksud dia. Kita mengkamirkan benda yang dah differentiate, yang telah dibezakan. Maksudnya kita akan dapat fungsi dia balik, y dia balik. Oh, maksudnya y dia. Siapakah y? So, ini baliklah. Ini y dia. So, maksudnya pengamiran ini jawapannya adalah 3 darab dengan 2x tambah 2 kuasa 3. Boleh faham? Okay. So, maksudnya kat sini, cikgu macam mana kalau berlaku? Okay, katakan sini 18 dia tak ada. Okay, dia hanya kamirkan yang sini. So, kita kena ubah persamaan kita ini, okay, menjadikan sebiji macam kita punya pembezaan lah. So, kamu boleh go through detail untuk latihan tambahan, boleh refer pada buku teks online kamu lah. Alright. So, kita go terus kepada kamiran tentu, kamiran tak tentu. Okay. So, alright. So, kamiran tak tentu. Apa yang dimaksudkan dengan kamiran tak tentu ni? Maksudnya, okay, contohnya dia bagi, tengok dalam ayat ini, A dan C ialah pemalar. Okay, so A X kuasa N dx. Okay, ini yang kita dah yang maksud pengamiran ni, dia kata A dan C ialah pemalar. So, A dan C ni maksudnya suatu nombor lah. Alright, suatu nombor yang kita tak boleh ubah dia, kecuali yang berubahnya adalah kuasa. Okay, so maksudnya nak buat pengamiran, selalu cikgu ajak salin balik. Okay, apa yang ada ni salin balik. Okay, kemudian terbalik pada pembezaan. Kalau beza tolak, so ini tambah. Jadi kuasa tambah dengan 1 per dengan, okay, kuasa yang tadi yang telah ditambah dengan 1. Kemudian kita ambil yang A ini, letak di sini. Kalau sini 2, maksud sini 2 lah. Okay, sebenarnya kenapa ambil 2 ni, maksudnya differentiate balik, kita bezakan X ini. Okay, so, tapi senang kamu ingat ambil nilai yang sebelah X saja. Kalau dia 4, maksudnya sini 4 lah. Okay, kita masuk kepada contoh. Okay, contoh yang pertama. Okay, dia kata kamirkan setiapnya berikut. Okay. Okay, yang pertama A-nya adalah 12. Kita tengok contoh. Okay, kenapa? Senang ingat, kalaulah, okay, dia kata sini kamirkan yang ni. Okay, maksudnya kat sini kita nak buat pengamiran. Okay, kamirkan 12 dx. Okay, pengamiran bermaksud kuasanya tambah. Okay, sekarang sini cikgu tak ada, kita tak ada kuasa. So, sebabnya apabila dia tak ada kuasa ni, sebenarnya dia adalah 12 x kuasa kosong dx. Okay, sebab x kuasa kosong adalah 1. Jadi 1 dan 12 akan dapat 12 balik lah. Okay, kamiran tak tentu ni kenapa dinamakan tak tentu? Sebab nilai ini atas dan bawah ni, kepala dan ekor ni tak ada nilai. Okay, kalaulah macam ini, ini dinamanya kamiran tentu. Ini beza. Nanti kita masuk kepada kamiran tentu, tapi sekarang kita masuk kepada kamiran tak tentu dulu. Okay, so maksudnya dekat sini, bila kita buat pengamiran, kamir kita tambah 1 kuasa kan. So, jadi 12x kosong tambah 1. So, dia akan jadi x lah kan. X kuasa 1, x lah kan. So, mesti tambah C. Kenapa tambah C? Sebab dia adalah kamiran tak tentu. Yang mana nilai x ni kita tak tahu berapa. So, dapatlah jawapannya adalah 12x tambah C. Boleh faham Okay, so inilah contoh yang diberi. Cikgu dah ajar contoh ni. Okay, kita tengok pada contoh yang keempat. Okay, dia kata cari kamiran tak tentu bagi setiap yang berikut. Alright, so senang nak ingat macam kita buat differentiation. Apa sahaja nilai nombor kamu boleh keluarkan kalau kamu rasa dia mengganggu kamu. Okay, kamiran ini kamu kena ingat, jadikan dia single. So, senang untuk kita buat kamiran lah. Okay, so kalau kita tengok example yang ni, x kuasa 3. X kuasa ketiga dx.
Alright, so still lagi kamiran tak tentu. So macam biasa cikgu kata, kuasa mesti tambah 1. So jadi X kuasa 3 tambah 1. Okay. Yang tadi, yang 12X ini, okay, kuasa tambah 1, sebenarnya dia per dengan 1. Okay, dia akan per, kalau pembezaan dia akan darab balik 1. Tapi pengamiran dia akan bahagi dengan 1. Tapi yang ni kita tak tunjuk lah. Senang kamu ingat, kalau suatu nombor terus saja jadi 12X. Kalau differentiate 3 jadi 3X. Kalau differentiate 2 jadi 2X. Just wujudkan terus X itu. Senang nak ingat. Cuma cikgu bagi tahu X kuasa kosong tu senang. Maksudnya konsep sebenarnya kenapa boleh wujud X kat situ lah. Right. So kat sini maksudnya per dengan kuasa. So 3 tambah 1, 4 lah. Okay, tambah C. Maksudnya jawapan kita akan dapat X kuasa 4 per 4 tambah C. Right? Boleh faham Okay, so yang kedua ni, tengok 2 per X kuasa 2 dx. So macam tadi yang cikgu kata, kalau rasa nombor itu mengganggu kamu keluarkan dia. Okay, so kita keluarkan 2 jadi 1 per X kuasa 2. So kena ingat, kamiran tak boleh kuasa X itu berada di bawah. Sebab okay, formula kita kamiran macam tadi cikgu kata ni, okay, so dia kena kuasa. Okay, sorry sebab ada call. Okay, so maksudnya kat sini 2 kita asingkan dia. Okay, kemudian kuasa ni mesti bawa ke atas. Sebab syarat dia kuasa kita tambah kuasa bahagi dengan jumlah kuasa. So kuasa tak boleh duduk bawah, dia kena naik atas. Jadi maksudnya 2, salin balik nombor, sebarang nombor apa saja pecahan, 3 per 4 ke 1 per 2 ke boleh bawa keluar. Okay, so 2 maksudnya selagi kita tak buat pengamiran, jangan buang yang cikgu kata kepala dengan ekor ni, jangan buang. Okay, so dia akan jadi X kuasa negatif 2. So kita naikkan kuasa tadi. Jadi kan bila kita naik, dia akan jadi kuasa tu negatif lah. Alright, so dia akan jadi dx. Kita tak buat lagi pengamiran. Selagi tak buat pengamiran, simbol pengamiran ni tak boleh buang lah. Alright, so kemudian okay, so kita buat pengamiran macam biasa. Macam tadi, tambah 1 per dengan kuasa. So 2 stay kat situ. Kemudian X negatif 2 tambah 1 per dengan negatif 2 tambah 1 lah. So negatif 2 tambah 1 adalah negatif 1. So kamiran ini adalah kamiran tak tentu, mesti ada C. Alright, so sebabnya nombor yang ini kamu boleh simplify. Okay, sebab 2 bagi negatif 1 adalah negatif 2. Okay, nombor tak apa, jangan libatkan yang kuasa. Okay, so maksudnya kat sini, ini akan jadi X kuasa negatif 1 lah, sebab negatif 2 tambah 1 negatif 1 kan. So tambah C. So jangan tinggal macam ni, macam pembezaan, tak boleh tinggal kuasa kat atas. So dia akan dapat negatif 2, sebab 2 duduk atas per dengan X. Bila duduk bawah, X ini akan jadi positif balik lah. So tambah C. Boleh faham? So ini adalah pengamiran bagi 2 per X kuasa 2 dx. Boleh faham So tadilah kamu dapat, so jawapannya macam ni. Alright, so kita tengok pada contoh kelima. Okay, 3x kuasa 2 tambah 2 dx. Okay, macam tadi cikgu kata, kita kena single. So kita tengok, oh ini dah single, tak ada masalah. So kita buat satu-satu. That's why dia asingkan, dia buat satu-satu. Sebab pengamiran ni tak sama dengan pembezaan. Pembezaan dia ada banyak formula dia kan. Petua rantai lah, petua darab lah. Tapi pengamiran hanya ada satu saja petua, which is kuasa tambah 1 per dengan kuasa dia. Okay, so syarat dia mesti asingkan. Kalau dia ada kuasa 3, asingkan kuasa 3, kuasa 2 yang tak ada kuasa. Alright, so kita tengok kat sini soalan dah bagi bentuk asing dah. So kita buat asing lah. Jadi tak buat asing macam ni pun boleh, tak masalah. Sebab nak faham kenapa kita boleh tambah X. Okay, so kita buat pengamiran. Tadi cikgu kata kuasa tambah. So jadi X kuasa 3 per dengan 3.
Kan? So 3 ni memang stay. Sebab cikgu dah kata dah nombor ini adalah hanya pengganggu. So salin saja, tak masalah. So yang kita tambah ni adalah kuasa. So X kuasa 3 sebab tambah 1 kan. Per dengan kuasa dia. Tambah tadi cikgu dah kata dah. Kalau suatu nombor terus saja tambah X dia boleh buat pengamiran. So jadi 2X. So still lagi kena ingat kamiran tak tentu mesti ada C lah. So dia akan jadi okey ni boleh simplify 3 potong. So dia akan jadi X kuasa 3 tambah 2X tambah C. Boleh faham Alright. So yang sini. Okay, ingat first cikgu kata dah mesti single. So tengok cikgu tak single. So now you have to do something. So darab sini. X. Sini macam kita buka pemfaktoran kan. So jadi X kuasa 2 tambah 4X tolak 12. Okay. Kita nampak kat sini kamu darabkan X kuasa 2 X darab 6 jadi 6X. So ini tolak, ini negatif. Okay, kamu akan dapat macam ni lah. So barulah kita tengok dah single ni cikgu So ada X kuasa 2, ada X, ada yang tak ada X. So ini dah single. So maksudnya kita boleh asingkan ketiga-tiga ni. Alright, tak buat macam ni pun tak apa. Cuma cikgu kata nak bagi senang faham. Okay, macam biasa kuasa mesti tambah. So X kuasa 3 per 3 tambah, okay kan, sebab kuasa tambah kan per 3. So 4X jadi tambah, jadi 4X kuasa 2 per 2. So nombor saja cikgu, okay tambah saja X senang. Okay, so jadi X kuasa 3 per 3. Begini boleh simplify 4 bagi 2, 2 kan. So jadi 2X kuasa 2, so tolak 12X. Sentiasa kena ingat, selagi kita ada nilai X ini, selagi itulah dia adalah kamiran tak tentu. So jangan lupa C dekat sini. Okay, boleh faham So kamu boleh buat latihan kendiri 3.2. So cuba buat pengamiran. Okay, ni macam biasa cikgu dah kata dah tak ada X kan. Macam mana? Boleh congak saja. So ini pun sama, tak ada X, boleh congak kan. So yang kedua, kamirkan setiap berikut terhadap X. So kita tengok ini nombor pengganggu saja cikgu letak kat mana? Letak kat depan saja. So kuasa kena tambah 1. Okay, apa yang terjadi kat sini? Cikgu macam mana ni? Punca kuasa X. So kita kena ingat punca kuasa X ni sama juga kalau cikgu buat X kuasa 1 per 2. Kalau ini 3 darab punca kuasa X. Tak silap cikgu, bukan punca kuasa 3. Kalau punca kuasa 3 duk kecil kat atas. Ini maksudnya 3 tu adalah suatu nombor. So kita boleh keluarkan dia. So X ini jadi X kuasa 1 per 2. So tambah macam biasa. X 1 per 2 tambah 1 per dengan kuasa itu. Kamu akan dapatlah. Cikgu dah bagi hint dah. So kamu boleh rujuk jawapan nantilah. Alright. So kita go terus kepada next question. Okay, tengok soalan 4. Okay, soalan 4 ni pun sama. Okay, cari kamiran tak tentu pada setiap yang berikut. Okay, macam biasa cikgu kata dah tadi, kena single. So now cikgu tak single. So macam mana nak single? Darab kat dalam. Okay, kamu boleh darab So 3X kuasa 2 darab X kuasa 2 jadi berapa? 3X kuasa 4 kan? X kuasa 2, X kuasa 2 jadi kuasa 4 lah. So tambah dengan 5X dengan 5X kuasa 2. So dia akan jadi apa? 5X kuasa 3. So bila dah macam ini, okay, dah single, so boleh buatlah untuk pengamiran. Just tambah saja sebab ni boleh asingkan juga kan. So just buat tambah jadi kuasa per dengan kuasa dia. So boleh dapatlah. Okay. Yang E ini kita tengok cikgu. Yang pertama kena tahu cikgu kena asing. So now ini selalu cikgu kata jangan buat fraction combine kan. So why not kita singlekan dia dulu. Alright. So macam ni kan nampak lebih senang. Okey. So ini boleh potong. Nampak cikgu nampak dah. Ni pun potong. So now kena nampak 5X tolak 3 saja. So lebih senang kan. So cikgu bagi dah hint dekat kamu. So kamu boleh buatlah latihan Okey. So last sekali untuk topik hari ni iaitu contoh 6. Okey, ini kaedah buku teks. Okey, cikgu ajar kaedah buku teks dan pada masa yang sama cikgu ajar juga kaedah yang sama. Kaedah yang cikgu selalu guna. Macam tadi yang kita guna, cuma bagi yang rasa buku teks ni lebih mudah, so go on. Sudah kata dah sentiasa ikut mana yang kamu rasa selesa. Alright. So kita go terus pada sini. Okay, tengok contoh Okey, selalunya yang cikgu buat, okey, start Okay, selalu cikgu buat bila kuasa macam ni. So untuk yang ni
kamiran ni dah ada bentuk macam ni je, dia takkan ada bentuk lain dah. Macam pembezaan ada banyak bahagilah darab semua ni tak ada. So macam biasa, cikgu ni tak, macam mana nak asingkan dia, cikgu tak boleh tak kena darab 5 kali kan. Okay, no need. So maksudnya kat sini, okay, kuasa tambah macam biasa, maksudnya bila kita buat pengamiran, okay, kita salin balik 3x tambah 5. Okay, kita salin balik kat dalam ni. So kuasa kita tambah 1, 5 tambah 1 jadi 6. So bawah pun akan 6 lah. Okay. So cuma kita kena darab dengan sebelah sini. So ini ada 3 kan. So kita darab dengan 3. Okay. So dia akan jadi 3x tambah 5 kuasa 6 per dengan 18. Ingat kamiran tak tentu kan. Tambah C. Okay. So sama kan. 3x, ya, ni yang cikgu buat dengan buku teks yang buat sama kan. So cikgu hanya ada 2 saja langkah, tapi buku teks ni ada banyak langkah. So it's up to you lah. Yang buku teks ni maksudnya dia nak jadi single, dia tak mau bagi nampak serabut. So dia lag, dia katakan benda ni dia katakan U. So bila U jadinya single lah. So jadi kamu differentiate DU sebab persamaan kita jadi U kan. So DU terhadap X. So bila kamu differentiate, kamu akan dapat 3. Okay, ini adalah simbol pembezaan differentiate kamu dapat 3. So maksudnya kita nak carikan dx, maksudnya okay, sini mai darab sini. So dx kemudian du bahagi 3. So that's why dapat du per 3. So now soalan nak 3x tambah 5. So kita menggunakan balik konsep tadi. So jadi ini adalah u. 3x tambah 5 ni u. Jadi u kuasa 5. So jadi u kuasa 5 per dengan 3. Alright. So kita kena, okay, kemudian kita buat pengamiran macam biasalah. Okay. U per 3 ni 1 per 3. You dah bagi tahu dah. U 1 per 3 keluarkan je. Dia hanya mengganggu kan. So jadi 1 per 3. Okay. Kemudian sekarang ni kita du kan. So maksudnya u kuasa 6 per 6. Okey. So ini tadi adalah u kuasa 5. Jadi u kuasa 6 per 6 lah. Jadi u kuasa 6 per 6 tambah C. Boleh faham Sebab kita nak jadikan dia single je, kita lag. Okey. So maksudnya kat sini simplify lah. Kita tukar balik u ni apa. So u ada 3x tambah 5. So 3x tambah 5 kuasa 6 per 18 tambah C. Boleh faham Sebab ini konsep saja nak beritahu. So it's up to you kalau nak pilih yang mana. Cikgu rasa cara cikgu lebih senang lah. Okay. So maksudnya kat sini yang ni macam biasa, kuasa tak boleh duduk bawah duduk atas, cikgu katakan mesti naik atas. So jadi bila naik atas jadi negatif. So macam biasa cikgu dah kata dah, nombor ni hanya pengganggu ni salin saja, dia tak ada efek apa-apa pun. So salin, ingat yang melibatkan kuasa ni salin balik, kuasa tambah 1 which is negatif 6 tambah 1 yang negatif 5 kan. So per dengan negatif 5 kuasa dia, kemudian ambil balik sebelah sini 5. So nak 5 lah, sini negatif 5 kuasa dia kan. So salin balik dapatlah jawapan ini. Okay. So kamu boleh cuba latihan kendiri 3.3 lah. Okay, yang ni cikgu bagi hint. Dia kata dengan menggunakan kaedah gantian. Gantian maksudnya kamu letkan yang kuasa tadilah, yang macam buku teks ni, letkan kuasa dia. Okey. So contohnya maksudnya kat sini, katakan okey u sama dengan 7x tolak 3. Alright. So kita tahu bila kita nak buat pengamiran 7x tolak 3 kuasa 4 per 3 kat sini kan. So dia akan jadi macam u, sebab ini semua u kan. So jadi u kuasa 4 per 3. Alright. So nampak senang sebab single kan. So jadi ingat 1 per 3 ni boleh keluarkan je 1 per 3. Maksudnya u kuasa 5 per 5 tambah C. So dia akan jadi u kuasa 5 per 15 tambah C. Alright, so kita gantikan balik u ni apa ni? Jadi 7x tolak 5 tolak 3 kuasa 5 per 15 tambah C.
Alright, so ini adalah untuk latihan kendiri 3.3. So continue lah yang for the next soalan yang F2. Pakcik dah tunjuk dah sikit-sikitnya. Okay, so boleh cubalah. Alright, so okay, ada yang okay, so sekejap